Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Akhir-akhir ini KPM banyak menerima pandangan berkaitan dengan pembukaan semula sekolah secara bersemuka pada 1 September 2021. Kami menilai kesemua pandangan tersebut. Kami membaca pandangan-pandangan yang dihantar kepada kami. Dan terima kasih kami ucapkan di atas kesemua pandangan yang diberikan. Saudara-saudari sekalian, sewaktu kita umumkan bahawa kementerian berhasrat untuk membuka sekolah pada 1 September 2021, kita umumkan pada 17 Julai, mungkin ramai yang terlepas pandang bahawa kita jelaskan dalam kenyataan media yang sama. Ya, kalau saya boleh kongsikan, saya kongsikan kenyataan media kita pada waktu itu. Kita kata, mengambil kira kadar vaksinasi ini, KPM telah membuat ketetapan bahawa sekolah akan dibuka secara berperingkat untuk pengajaran dan pembelajaran bersemuka mulai 1 September 2021. Dan dalam perenggan berikutnya, kita sebut bahawa namun begitu, KPM akan terus mengambil kira penilaian risiko oleh KKM dan MKN bagi melihat sekiranya terdapat keperluan untuk membuat perubahan terhadap tarikh tersebut. Nah, kita sebut bahawa sebarang perubahan ini kita akan maklumkan lebih awal. Saudara-saudari sekalian, pada waktu itu, pada 17 Julai 2021, apabila kita membuat kenyataan media tersebut, antara hasrat kita adalah untuk memastikan supaya keseluruhan ekosistem pendidikan membuat persediaan rapi bagi memastikan sekiranya sekolah boleh dibuka semula pada 1 September 2021, semua telah tersedia dengan penuh rapi. Dan saudara-saudari sekalian, kita perlu ingat bahawa menguruskan kementerian ini bukan sesuatu yang mudah. Dengan murid melebihi 5 juta orang, guru hampir 500,000 orang, sekolah lebih daripada 10,000 buah sekolah di seluruh negara, maka kami perlu membuat persediaan rapi dan memastikan keseluruhan ekosistem pendidikan itu bersedia. Jika saudara-saudari ingat, pada waktu itu, sewaktu kenyataan media dikeluarkan pada 17 Julai, kita sebut bahawa jumlah guru yang telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama adalah seramai 61.3% dari keseluruhan guru. Pada hari ini, jumlah guru yang telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama adalah seramai 92.4%. Daripada 61.3 naik jauh lebih tinggi kepada 92.4%. Itu guru. Untuk AKP pada waktu itu 46.3% dan pada hari ini 87.9% AKP telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama. Dan pada hari ini juga 72.4% kaki tangan sokongan di sekolah telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama. Bila saya sebut kaki tangan sokongan, kita merujuk kepada kaki tangan keselamatan, kebersihan, kaki tangan kantin sekolah dan juga pemandu bas sekolah. Ini bukan satu usaha yang mudah, tapi alhamdulillah kerjasama baik melalui task force di antara KPM bersama CITF membolehkan jumlah guru, AKP dan kaki tangan sokongan yang divaksinkan meningkat dari hari ke hari hingga kita mencecah pada tahap yang kita ada pada hari ini. Itu merupakan salah satu komponen penting yang perlu disediakan bagi memastikan sekolah dapat dibuka dalam keadaan yang selamat. Saudara-saudari sekalian, apabila kita bercakap tentang pembukaan semula sekolah, ianya akan membawa pada pergerakan yang cukup ramai, 5 juta orang murid. Lebih 5 juta orang murid, hampir 500,000 orang guru. Sebab itu, kita perlu membuat penelitian yang rapi
Ada yang tanya kenapa dah nak 1 September tak umum-umum lagi. Kita dah sebut bahawa apa-apa sahaja perubahan kita akan maklumkan lebih awal. Ya, sekurang-kurangnya kalau nak buka sekolah, seminggu sebelum buka sekolah kita akan maklumkan. Namun saya ingin jelaskan di sini tentang konteks pembukaan sekolah ini dalam konteks pelan pemulihan negara. Ini mungkin ramai yang terlepas pandang bahawa untuk negeri yang berada dalam fasa 1, memang sekolah tidak dibenarkan dibuka. Ini adalah berdasarkan SOP Majlis Keselamatan Negara. Negeri fasa 1, sekolah tak boleh dibuka. Negeri yang fasa 2, kalau nak buka, boleh cuma untuk murid kelas peperiksaan sahaja. Ini tingkatan 5 dan tingkatan 6. Itu negeri fasa 2. Negeri fasa 3 boleh untuk murid kelas peperiksaan dan murid-murid lain. Namun, untuk negeri fasa 2 dan negeri fasa 3 ini, keputusan untuk membuka itu adalah tertakluk kepada penilaian risiko dalam setiap negeri tersebut. Jadi kita tak boleh kata kita akan boleh 1 September maka buka semua. Tidak. Kita kata target kita, hasrat kita 1 September. Pada masa yang sama kita sebut bahawa ini tertakluk kepada penilaian risiko yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara dengan perbincangan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita duduk bincang dan kita sentiasa duduk berbincang berkaitan dengan hal ini. Dan saudara-saudari sekalian, yakinlah bahawa dalam apa jua keputusan untuk kami buka sekolah ini, apa yang penting adalah keselamatan anak-anak kita. Dan kita juga perlu mengambil kira apakah keadaan di sesuatu negeri tersebut. Kita tidak boleh lihat secara keseluruhan. Ada negeri yang keadaannya jauh lebih baik dari negeri-negeri yang lain. Khususnya negeri yang berada dalam fasa 3 dan juga negeri yang mana kadar vaksinasinya dah cukup tinggi. Saya bagi contoh Labuan. Semalam kalau kita lihat berita, kes terkini adalah kosong dan kapasiti kesihatan berada pada tahap yang baik. Begitu juga dengan negeri Sarawak. Kapasiti kesihatan mereka berada dalam keadaan yang baik memandangkan kadar vaksinasi telah tinggi. Jadi kita lihat satu persatu dan kita akan bincang secara mendalam dengan semua pakar-pakar yang terlibat, dengan pakar-pakar dalam pelbagai bidang kita duduk berbincang untuk memastikan bahawa ketetapan yang kita buat ini mengambil kira keadaan semasa. Ada orang tanya hari ini dah 15 hari bulan, kenapa tak umumkan lagi? Saudara-saudari, seperti mana saya sebut tadi, pengurusan COVID ini, keadaan itu sendiri berubah-ubah. Jadi kita melihat data satu persatu. Setiap hari kita analisa, kita lihat data satu persatu. Dan walau apa jua keputusan yang kita buat, seperti mana saya sebut tadi, pertama keselamatan anak-anak, yang kedua adalah pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana mereka lebih mengetahui tentang kapasiti kesihatan. Saudara-saudari, mungkin ada yang kata, nanti macam mana kalau terus dengan PDPR atau kita nak, macam mana kita nak bantu murid-murid yang mungkin ketinggalan? Sebenarnya telah banyak usaha yang kita buat untuk menjayakan PDPR ini. Dan kita sedar dalam konteks murid-murid, khususnya murid-murid di tahun 1 dan tahun 2, yang mungkin ada yang agak ketinggalan dari segi pembacaan, literasi dan juga numerasi. Sebab itu kita ada sediakan kits pembugaran, program pembugaran bagi membolehkan kita bantu anak-anak ini supaya mereka dapat menguasai tahap minima. Saudara-saudari sekalian, kita juga telah menyusun. Kita tahu kesan penutupan sekolah pada tahun ini kepada anak-anak kita. Nah, apabila kita bercakap tentang persekolahan 2021, kita tidak boleh bercakap tentang 2021 sahaja, tetapi kita kena ambil kira apakah yang akan berlaku pada tahun 2022. Semua perkara ini telah berada dalam perancangan KPM.
Memang kita dah teliti, kita dah susun rapi, kita dah ada perancangan A, perancangan B, perancangan C, perancangan D. Namun begitu, kita perlu melihat keadaan semasa sebelum kita memilih apakah perancangan manakah yang akan dilaksanakan. Saudara-saudari, berdasarkan penelitian semasa, KPM telah membuat ketetapan bahawa pembukaan semula sekolah dilewatkan sedikit ke 3 Oktober 2021. Pembukaan ini akan dibuat secara berperingkat bermula dengan kelas peperiksaan. Perincian mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara akan dimaklumkan oleh KPM dalam masa terdekat. Namun, seperti mana saya nyatakan pada awal tadi, berdasarkan SOP MKN, tidak ada sekolah yang akan dibuka untuk negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Saya amat berharap penjelasan ini dapat meredakan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa tentang pembukaan semula sekolah. Percayalah, dalam setiap keputusan yang kami ambil untuk membuka semula sekolah, keselamatan anak-anak kita sentiasa menjadi keutamaan. Namun begitu, kita sedar, kita ingin melihat anak-anak kita dapat kembali belajar secara bersemuka di sekolah dengan guru-guru mereka dan dapat bermain dengan kawan-kawan mereka. Saudara-saudari, saya bagi pihak KPM memohon jasa baik semua agar terus memberi kepercayaan kepada kami untuk memastikan kita dapat bersama-sama melakukan yang terbaik demi untuk generasi pewaris negara kita. InsyaAllah dengan kerjasama erat di antara KPM, guru-guru dan ibu bapa serta seluruh masyarakat, kita yakin bahawa pembukaan semula sekolah nanti dapat berlangsung dalam keadaan yang lancar dan selamat, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.